Dari daerah Tutong kita bersama dengan Majdi. Assalamualaikum Majdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada rakan setugas kita di Studio 4 Walimul dan juga Norintang. Selamat pagi. Selamat pagi kembali. Jelas terpancar ya keceriaan dan juga semangat Majdi pada pagi ini. Segak juga mengenakan pakaian cara Melayu dalam sama-sama kita ni meraihkannya sambutan Hari Raya Idul Adha. Jadi sebelumnya selamat Hari Raya Idul Adha kita ucapkan buat Majdi dan juga kru yang berada di daerah Tutong ni. Ya, Alhamdulillah ya. Dan terima kasih ya. Dan ucapkan juga selamat Hari Raya Idul Adha kepada rakan setugas di sana. Ya, Alhamdulillah ya. Jadi Majdi ya, kita ni baru saja tanyakannya kepada rakan kita Madini mengenai dengan ya bagaimana cara ya untuk memupuk semangat kecintaan ya kepada bendera negara kita. Kalau Majdi sendiri macam mana? Kalau saya sendiri, kita melihat bendera negara ini adalah sebagai satu identiti bangsa dan ia juga melambangkan kewujudan kedaulatan sesebuah negara. Dan kalau kita melihat ya, di negara Brunei Darussalam ini memang tidak dinafikan apabila akan tibanya Hari Keputeraan Kebahdulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memang akan diadakan acara menaikkan bendera negara Brunei Darussalam dan bukan saja tertumpu di kawasan Bandar Seri Begawan, malah juga di keempat-empat daerah dan juga kita melihat juga aktiviti ini tidak terhenti di situ, namun ia diteruskan di peringkat mukim dan juga kampung dan daripada sana kita dapat melihat cara bagaimana untuk rakyat dan juga penduduk di negara Brunei Darussalam ini untuk memupuk semangat cintakan kepada bendera negara dan paling penting adalah penglibatan rakyat dan juga penduduk dalam sama-sama menaikkan semangat dan juga dalam sama-sama menyimpan rasa cinta kepada bendera negara ini yang sekaligus dapat menaikkan juga semangat patriotisme dalam diri kita sendiri. InsyaAllah. Luar biasa sekali ya. Begitulah antara cara-cara yang boleh kita ni laksanakan ya dalam sama-sama kita ni memupuk rasa semangat dan juga cinta kepada bendera negara ini. Kalau di daerah Tutong ni Majdi, setelah selesai sahaja pagi tadi berlangsung di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah Bandar Seri Begawan di kawasan Lapang. Tumpuan utama nanti di daerah Tutong cara pengibaran bendera ini di mana ni Majdi? InsyaAllah di daerah Tutong, bagi peringkat daerah Tutong yang akan diadakan di pekarangan Dewan Kompleks Kemasyarakatan daerah Tutong, insyaAllah akan bermula pada jam 9 pagi ini nanti. Adakah tidak ni rakan kita ni yang membuat pendekatan sekitar majlis tersebut? Ya, insyaAllah kita akan nantikan. Mungkin akan dibuat pendekatan, insyaAllah kita akan nantikan insyaAllah. InsyaAllah lah ya. InsyaAllah ya. Baik, Alhamdulillah. Kita serahkan ni, Intan. Baik, kita menserahkannya kepada Majdi seketika untuk berkongsi mengenai dengan isu semasa dan juga bahan rakaman dari daerah Tutong. Silakan Majdi. Baik, terima kasih kepada rakan kita Walimul dan juga Norintan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada penonton. Kita dipertemukan pada edisinya pagi ini dan insyaAllah kita harapkan agar audio diorsan dalam keadaan walafiat hendaknya dan sentiasalah semangat dalam melakukan apa jua kegiatan ataupun aktiviti yang sudah rancang pada hari ini. Dan kita harapkan juga agar kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada penonton ingin saya kongsikan beberapa makluman di sini. Yang mana pada hari ini seperti yang dinyatakan sebentar tadi, upacara pengibaran bendera besar negara Brunei Darussalam bersempena dengan sambutan peringatan tahun Hari Keputeraan Kebahdulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-77 bagi peringkat daerah Tutong akan diadakan pada hari ini jam 9 pagi di kawasan Lapang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Dan pada hari esok 2 Julai 2023 diadakan majlis menaikkan bendera bersempena dengan Hari Keputeraan Kebahdulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-77 yang dikendalikan oleh Persatuan Pesaka dan majlis ini akan diadakan di Dewan Wawasan Persatuan Pesaka Kampung Kriam insya-Allah pada jam 9.40 pagi. Baik, itu dua makluman saya kongsikan sebentar tadi dan untuk seterusnya pula mari kita saksikan bahan yang kami sediakan untuk edisinya hari ini.
Hadirnya bulan Zulhijjah, iaitu bulan terakhir dalam takwim Islam, pastinya memiliki keistimewaan yang tersendiri, di mana seluruh umat Islam menyambut Hari Raya Aidil-Adha yang sekaligus begitu sinonim dengan pensyariatan ibadah korban yang merupakan sebahagian syiar agama yang paling agung demi mencapai ketakwaan dan keredaan Allah Subhanahu wa taala, dan ia juga merupakan peringatan akan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dari segi istilah, korban bermaksud menyembelih binatang tertentu pada hari raya Aidil-Adha yang jatuh pada setiap 10 Zulhijjah, dan hari tasyrik iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Dengan tujuan untuk beribadah atau menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang juga merupakan satu lagi peluang bagi kita untuk melipat gandakan saham akhirat yang menjanjikan suatu keuntungan. Hukum ibadah korban ialah sunat muakkad, iaitu sunat yang amat dituntut untuk dilaksanakan bagi mereka yang beragama Islam, baligh, berakal dan berkemampuan. Alhamdulillah, pada pagi ini bersempena dengan Hari Raya Aidil-Adha bagi tahun 1444 Hijriah bersama dengan 2023 Masihi. Sekali lagi lah Ahli Jawatan Kuasa Majlis Pengadilan Kampung Senaut, Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Senaut dan Muslimah Masjid Kampung Senaut serta belia-belia Masjid Kampung Senaut mengukayakan satu majlis ibadah kurban, yang mana majlis ini sebetulnya ialah projek tahunan bagi Kampung Senaut dan juga Kampung Sungai Kelugos, mengambil kesempatan sukut dengan hari Raya Aidil-Adha ini, mana kami di kampung ini tidak melupakan dengan sikap bergotong royong untuk sama-sama mengendalikan majlis kami ini, iaitu majlis ibadah kurban ini, sama-samalah mengerjakan ibadah korban tersebut, di mana peserta-pesertanya terdiri daripada penduduk kampung dan juga persekitaran yang ada di kampung Sungai Kelugos, Senaut dan juga Sungai Kelugos ini. Kami ahli jawatan kuasa adalah dipertanggungjawabkan untuk menguruskan ibadah korban ini dari awal hinggalah sampai membagikan kepada asnaf-asnaf fakir miskin dan juga orang ramai serta para peserta yang ada ikut serta di majlis ibadah korban pada kali ini. 35 orang fakir miskin akan diagihkan mengikut hak mereka masing-masing. InsyaAllah akan disampaikan selesai saja kata ini memelapah dan juga mempacking segala korban tersebut. Dan Alhamdulillah kata ini di negara Brunei Darussalam tidak kandur-kandurlah setiap menjelang Hari Raya Aidil-Adha, di mana-mana majlis kampung ataupun persendirian mengadakan majlis ibadah korban ini. Dan mudah-mudahan dengan adanya ibadah korban ini dapatlah dirasakan kemanisan, kebahagiaan dan juga rasa hormat menghormati di antara satu sama lain untuk sama-sama ampit tani, terutamanya kepada fakir miskin. Mudah-mudahan dengan adanya semuanya ini kita ini akan dapatlah membuat setiap tahun ibadah korban ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini adalah kali pertama membuat korban bersama keluarga. Selalunya ikut dalam persatuan masjid-masjid, tapi alhamdulillah tahun ini bersama-sama keluarga mengadakan ibadah korban. Persiapannya membuat perbincangan lah bersama keluarga lah, terutamanya macam mana kan melapah-lapah daging itu, membuat pembahagian karang macam mana tu semua diperbincangkan lah. Alhamdulillah, ini perkara yang baik dikongsikan bersama golongan muda. Di sini nampak je daripada cucu-cucu dari mama dan bapa sama mertua yang datang bersama-sama bergotong royong membungkus, mempek-pek daging-daging korban yang sudah ditimbang. Ianya sangat baguslah diperlihatkan namanya golongan muda
Kadang-kadang ada yang golongan muda ni, diorang dah tahu ni yang macam mana ya, apa akan dibuat, apa tu. Semua diorang macam melihat dari YouTube kadang-kadang. Jadi dengan menyaksikan sendiri macam mana ni, majlis macam mana ni, diorang mendapatkan idea. Mudah-mudahan diorang pun nanti suatu hari kalau diorang macam berkemampuan, diorang dapat mengenal dengan kekayahan majlis seperti inilah. Setiap menjelangnya Hari Raya Aidiladha, pastinya ia merupakan peluang kepada masyarakat, terutama sekali penduduk kampung, belia-belia masjid dan orang ramai untuk sama-sama melakukan ibadah korban. Dan ia sering dilakukan secara beramai sama ada di kawasan kediaman rumah maupun kawasan masjid. Ibadah korban juga dapat memupuk sikap pemedulian dan keprihatinan terhadap masyarakat, di samping dapat mengeratkan tali persaudaraan sesama Islam. Dan melalui ibadah korban yang diadakan di masjid-masjid, ia sekaligus dapat menjadikan masjid sebagai sebuah pusat pembangunan masyarakat Islam.